Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah an-nabiyil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man walahu. Alhamdulillah, kita akan sambung bacaan kita daripada buku Hukum Hakam Puasa menurut mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Merupakan intisari ataupun khulasah daripada kitab Umdatus Salik wa Umdatun Nasik, satu kitab yang agak terkenal dalam mazhab Syafi'i, karangan Al-Imam Syihabuddin Abdul Abbas Ahmad bin An-Naqib Al-Misri rahimahullah wa nafa'allahu bi'ulumi fi darain amin. Seperti biasa, tuan-tuan sekalian boleh download, boleh muat turun buku ini daripada laman Aqis, masuk laman aqis.com.my, kemudian pergi ke bahagian nota kuliah, tuan klik bahagian fiqh dan usul fiqh, maka di sana ada kitabnya, kitab Puasa Mengikut Mazhab Imam Syafi'i rahimahullah. Sambungan siri yang ketiga, iaitu muka surat 8 di bawah tajuk syarat-syarat puasa. Dan dimasukkan dengan syarat-syarat puasa dalam kitab ini, iaitulah rukun-rukun puasa. Yang pertama, niat. Yang kedua, menahan diri dari perkara-perkara yang membatalkan puasa. Yang niat, kata dia, hendaklah berniat untuk setiap hari. Mesti berniat pada setiap hari, pada waktu malam, sebelum masuknya fajar, sebelum masuk waktu subuh, di antara maghrib sehingga sebelum masuk waktu subuh. Jika puasa itu fardu, wajib ta'yin niat, yakni menentukan di dalam niat jenis puasa fardu yang hendak dilakukan. Dan juga tabyid niat, yakni berniat puasa pada malam hari. Jika sekiranya puasa kita puasa fardu, kata dia, sama ada puasa Ramadan ataupun puasa qada Ramadan ataupun puasa kafarah ataupun puasa nazar, wajib kita menghadirkan dalam niat kita itu tidak sekadar puasa, sebaliknya kita menghadirkan dalam hati bahasanya puasa yang ingin kita lakukan pada besoknya itu adalah puasa fardu, dan juga wajib kita menghadirkan hati fardu yang mana satu, apakah fardu Ramadan ataupun qada Ramadan ataupun nazar dan sebagainya. Dan begitu juga mesti kita berniat itu pada malam hari, iaitu bermula di antara waktu maghrib dan juga sebelum masuknya belum terbit fajar shadiq, iaitu sebelum masuk waktu subuh. Niat yang sempurna ialah berniat puasa pada esok hari bagi menunaikan kefarduan Ramadan pada tahun ini kerana Allah. Sebagaimana lafaz yang selalu kita lafazkan, kerana dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullah, sunat kita melafazkan niat kerana dia boleh menolong atau membantu hati, iaitu kita lafazkan, saja aku berpuasa pada besok hari bagi melaksanakan kefarduan puasa dalam bulan Ramadan tahun ini kerana Allah Subhanahu wa taala. Jika dia diberitahu, yakni seorang itu diberitahu pada malam hari Syak, ini dia huraikan selepas ini beberapa hukum hakam ataupun permasalahan berhubung dengan niat. Jika seseorang itu diberitahu pada malam hari Syak, yakni malam 30 Sya'ban, di mana tidak berlaku kenampakan anak bulan dengan sebab terlindung dengan awan dan sebagainya. Namun diberitahu kepada dia bahawa anak bulan kelihatan, dan yang memberitahu itu adalah orang yang dia percaya kejujuran mereka. Namun mereka tidak diterima kesaksian mereka oleh hakim. Dengan sebab apa? Bukan sebab mereka itu fasik, tapi dengan sebab wanita, mana dia diberitahu oleh isterinya ataupun hambanya atau kanak-kanaknya. Lalu
dengan sebab diberitahu itu oleh orang dipercayai, tapi mereka ni tidak cukup syarat untuk diterima kesaksian oleh pemerintah. Lalu dia berniat puasa pada malam itu atas perkhabaran mereka itu. Kemudian ternyata bahawa hari yang disangka hari Syak itu sememangnya hari Ramadan, sah puasanya. Sememangnya dari hari Ramadan sah puasanya. Kerana seseorang itu dia dituntut untuk beramal berdasarkan apa yang kuat sangkaan, oleh betul zon dia panggil. Jadi apa yang kuat sangkaan ini di antaranya ialah dengan adanya dipanggil perkhabaran daripada orang yang dipercayai. Jika dia berniat puasa Ramadan tanpa perkhabaran siapa, mana dia berniat puasa pada malam hari Syak itu tanpa perkhabaran siapa, cuma sekadar ikhtiyat. Lalu ternyata bahawa hari Syak itu sebenarnya di Ramadan, tidak sah puasanya bagi Ramadan. Yang sama ada ia berniat dengan jazam, dengan maknanya dengan niat yang putus tanpa kesangsian, atau dengan taradud, iaitu agak-agak ataupun kesangsian. Macam mana dikatakan taradud itu? Iaitu jika esok dari bulan Ramadan, nescaya aku berpuasa. Jika bukan, maka aku berbuka. Jadi sama ada dia berniat jazam ataupun dengan taradud, kedua-duanya itu tidak diterima puasanya itu bagi Ramadan. Dan kerana untuk berpuasa Ramadan ini mesti dengan ru'yah. Ru'yah sendiri ataupun ru'yah daripada orang lain yang boleh dipercayai. Ini berdasarkan daripada hadis Nabi SAW. Sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati. Berpuasalah kamu dengan melihat anak bulan dan berbukalah, yakni tamatkan puasa. Yang dimaksudkan di tamat puasa itulah sambutlah Aidil Fitri, sambutlah Syawal, dengan juga melihat anak bulan. Jika dia berkata pada malam ke-30 Ramadan, tadi dia berkata tadi pada malam 30 Syaban, ini pada malam 30 Ramadan, pengakhiran untuk mengakhir Ramadan. Jika sekiranya esok masih Ramadan, nescaya aku puasa, dan jika bukan, nescaya aku berbuka. Lalu ternyata sememangnya masih Ramadan, sah puasanya. Karena di sini taradud itu tidak memberi kesan apa-apa, karena al-aslu baqa'u Ramadan. Karena hukum asal apabila kita berada dalam bulan Ramadan ialah Ramadan itu masih kekal. Selagi mana tidak diisbatkan kenampakan anak bulan. Sah puasa sunat dengan niat. Sah puasa sunat dengan niat mutlak. Dengan syarat dilakukan niat itu sebelum tergelincir matahari. Jadi berbeza dengan puasa fardu tadi, mesti ta'yin, tidak sah dengan mutlak, mesti dengan ta'yin. Apakah puasa kita itu Ramadan, nazar dan sebagainya. Tapi untuk puasa sunat harus untuk kita berniat saja aku berpuasa besok. Saja aku puasa besok kerana Allah Ta'ala. Walaupun kita tak menentukan besok itu puasa Isnin ke puasa Khamis dan sebagainya, tapi dengan syarat kata dia sebelum tergelincir matahari, sebelum masuk zuhur. Dan satu lagi ditambah dengan syarat dia belum melakukan sebarang perkara yang membatalkan puasa. Dia belum makan, belum minum dan sebagainya. Jadi jika sekiranya walaupun belum tergelincir matahari, tapi dia sudah makan dan minum, maknanya dia sudah melakukan perkara yang membatalkan puasa, untuk hari itu tidak sah lagi untuk dia berniat puasa. Jadi untuk puasa Ramadan, puasa sunat ini, dia berbeza sikit dalam segi niat dengan puasa fardu, di mana puasa sunat tidak wajib berpuasa pada malam, tidak disyaratkan berniat puasa pada malam, boleh berniat pada siang, selagi belum masuk zuhur dan selagi belum makan apa-apa, belum melakukan perkara yang membatalkan puasa. Dan yang keduanya, puasa sunat ini tidak disyaratkan untuk kita mentakyinkan
jenis puasa dalam hati kita. Boleh kita niat mutlak, boleh kita hadirlah hati bahawasanya aku ingin berpuasa. Tapi jika kita pada hari Isnin kita tidak mentakyinkan, maka kita hanya dapat puasa biasalah, yang kita tidak dapat berpuasa pada hari Isnin itu. Selesai masalah niat, kita masuk yang kedua, iaitu menahan diri dari perkara yang membatalkan puasa. Yang ini insya-Allah kita sambung bacaan kita yang berikutnya insya-Allah. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.